Assalamualaikum geng. Alright, dalam video kali ini aku nak borak dengan korang semua lah kejadian yang berlaku lepas Muzan ni telah berjaya dikalahkan oleh ahli-ahli Demon Slayer ko. Alright, sedikit peringatan, video kali ini adalah spoiler, obviously. So kalau korang tak nak terkena spoiler, boleh skip lah video ni. Alright, tapi kalau korang masih lagi tengok, jom kita start. So kejadian ni dia berlaku selepas 3 bulan selepas event Muzan dikalahkan lah oleh ahli Demon Slayer. And masa ni Tanjiro dia tengah sedang recover lah di Butterfly Mansion. Dan di situ Tanjiro dia ditemani oleh Nezuko, adik dia, dan juga Zenitsu dengan Inosuke. Masa ni Inosuke dengan Zenitsu tengah tidur lah di tilam Tanjiro. Okay, Tanjiro masa tu dia tengah rehat di katil dia beserta dengan adik dia. Pada masa ni sudah musim bunga. Okay, so bunga-bunga sakura yang ada di pokok ni berguguran lah. Dan pemandangan tu memang indah. So Tanjiro dengan Nezuko ni pun dorang sama-sama lah tengok bunga-bunga sakura yang berguguran. Dan Nezuko dengan Tanjiro ni diorang start lah mulakan conversation dorang. So benda pertama yang Nezuko tanya dengan Tanjiro, dia tanya tentang tangan kiri Tanjiro. Aku ingatkan baliklah dengan korang, tangan kiri Tanjiro ni dia telah putus masa berlawan dengan Muzan, sama dengan mata kanan dia telah tercedera. Tapi masa Tanjiro kena rasuk Muzan tu, tangan dia ni recover balik macam biasa, dan juga mata kanan dia yang dah buta tu. Tapi lepas 3 bulan perlawanan dengan Muzan ni telah selesai, tangan Tanjiro yang dah recover tu dah macam tangan orang tua. Okay, nampak berkedut tangan dia. Jadi Nezuko tanyalah keadaan Tanjiro, keadaan tangan dia. So Tanjiro kata dia boleh gerakkan tangan tu, tapi start daripada bahu dia dan sampai ke bawah, dia dah tak rasa apa-apa. Dia just boleh macam hayun gitu je lah. Okay, macam gini. Gitulah tangan kiri Tanjiro. Dan sama juga di mata kanan dia, biarpun mata kanan dia tu nampak macam okay, tapi sebenarnya Tanjiro dah buta di mata kanan dia. Dia dah tak nampak apa-apa vision di bahagian mata kanan dia. And then Tanjiro dia tanya baliklah dengan Nezuko, bagaimana pula dengan keadaan Nezuko. Jadi Nezuko kata yang dia pun okay, dengan gembira lah, ceria. Nezuko kata dia okay. Tapi Tanjiro dia sedarlah juga masa dia kena rasuk oleh Muzan, masa dia berubah menjadi demon tu, dia dah cederakan tangan kanan Nezuko. Jadi dia rasa bersalah disebabkan serangan dia tu, dia akan buatkan tangan Nezuko tu berparut. Jadi dia minta maaf lah dengan Nezuko. So Nezuko ni dia upset lah dengan Tanjiro sebab Tanjiro minta maaf atas perbuatan yang dia out of control dia. Okay, masa tu Tanjiro bukannya ada kesedaran dia kan. Jadi Nezuko dia marah lah dengan Tanjiro. Dia kata, kau janganlah minta maaf pasal benda tu, bukannya ada orang kisah pun. Kalau kau minta maaf satu kali, aku lastik dahi kau tu. Gitulah Nezuko kata. Jadi Tanjiro pun dia just diam je lah. Lepas tu dia orang sambung lagi kata, Tanjiro kata nasib baiklah dia dapat bertukar jadi manusia balik disebabkan ubat daripada Shinobu tu. Nasib baik juga orang pertama yang Tanjiro gigit lepas dia bertukar menjadi demon tu adalah Nezuko. Okay, sebab Yushiro ada bagi tahu dengan Tanjiro beberapa waktu sebelum ni yang badan Nezuko ni dah develop immunity. So biarpun dia digigit oleh demon, dia takkan berubah lagi menjadi demon sebab dia dah ada antibody tu. Bila Tanjiro cuba bagi tahu benda ni dengan Nezuko, Nezuko ni pun macam dumbfounded lah. Dia bukannya berapa faham pun. And then Tanjiro dia flashback lah conversation dia dengan Yushiro suatu ketika dulu. Masa ni waktu malam lah Yushiro dia datang melawat dengan Tanjiro. Jadi Yushiro kata yang nasib baiklah juga Tanjiro dapat berubah balik menjadi manusia instead menjadi demon. Sebab kalau dia tak berubah balik akan jadi masalah besar untuk humanity. Sebabkan Tanjiro ni dia punya potensi sebagai demon sangat besar. Dia dapat conquer matahari dalam sekelip mata, dan juga dia ada potensi untuk menjadi demon yang lagi kuat daripada Muzan dan Nezuko. Jadi Yushiro dia pujilah dengan Tanjiro. Dia kata kau berlawan dengan sangat baik. Tapi Tanjiro ni dia memang jenis yang humble, rendah diri. Jadi dia kata tak, ianya bukan disebabkan aku, disebabkan orang-orang sekeliling aku yang dapat tolong aku.
berubah menjadi diri aku yang baru. Lebih kurang gitulah. Jadi tapi Yushiro ni kan dia jenis tsundere. Jadi bila Tanjiro cakap begitu dengan Yushiro ni dia kata, aku gurau je. Janganlah ambil serius apa yang aku cakap ni. Lepas tu Yushiro dia keluarlah. Dia ucap selamat tinggal dengan Tanjiro. Tapi sebelum Yushiro keluar dari bilik tu, Tanjiro dia bagi taulah dengan Yushiro supaya jangan mati. Sebab cuma Yushiro satu-satunya orang yang boleh keep memori Tamayo. Tapi Yushiro dia tak kata apa-apalah dengan Tanjiro lepas tu. And then dia terus pergi. So berbalik lagi pada masa yang sekarang ni, Tanjiro pun dia berharaplah yang Yushiro ni okay. Sebab since then Tanjiro dah tak berjumpa dengan Yushiro langsung. Jadi dia risau jugalah dengan keadaan Yushiro. Lepas tu Tanjiro ni pun dia tanyalah dengan Nezuko, macam mana dengan diorang Gyu, dengan yang lain-lain, diorang okey kah? Jadi Nezuko katalah diorang ni okey. Sekarang ni diorang tengah lakukan meeting dengan keluarga Ubuyashiki. Okay, jadi at that time Gyu dengan Sanemi yang cuma merupakan dua orang Hashira lah yang survive di final fight dengan Muzan tu, diorang berdua ni tengah berjumpa dengan Kiriya Ubuyashiki. Yang tu meeting diorang yang terakhir lah, okay, sebagai Hashira. Dan Kiriya dia ucap terima kasih lah sangat-sangat dengan Gyu, dengan Sanemi di atas diorang punya contribution sebagai Hashira kan apa semua. Dan Kiriya kata memandangkan yang sekarang ni diorang dah berjaya kalahkan Demon, dah tiada lagi Demon ada di Japan masa tu. So dia dengan officially dia bubarkan Demon Slayer Corps pada hari itu juga. Dan Kiriya beserta dengan dua orang adik dia, iaitu Kanata dengan Kuina, diorang bertiga ni diorang tunduk lah, diorang bow. Lepas tu diorang ucap terima kasih dengan Gyu, dengan Sanemi. Jadi Gyu dengan Sanemi yang nampak aksi Kiriya tunduk, ucapkan terima kasih dengan diorang tu, diorang macam tersentak lah juga sikit kan. Lepas tu diorang suruh lah, diorang minta supaya Kiriya angkat kepala dia. And then Sanemi kata yang keluarga Ubuyashiki ni lah yang sebenarnya keep on, diorang yang hold Demon Slayer Corps ni. Lepas tu Gyu ni pun dia puji jugalah Kiriya. Dia kata dengan Kiriya yang Kiriya dah lakukan tugas yang sangat baik. Mesti bapak dia dengan nenek moyang dia yang terdahulu ni bangga dengan Kiriya kan. Budak kecil, budak baru belasan tahun pimpin Demon Slayer Corps, it's a big achievement. Jadi Kiriya dia dengar kata-kata daripada Gyu, dia rasa sebak lah. Lepas tu dia nangis. Dia dengan dua orang adik-beradik dia lah menangis ucap terima kasih dengan Gyu. So after that Tanjiro ni dia dilawat lah oleh beberapa orang visitor. Ramailah orang yang lawat dengan Tanjiro. First kali visitor dia adalah keluarga Uzui. Uzui dengan ketiga-tiga isteri dia, itu Suma, Makio dengan Hinatsuru. Diorang berempat ni melawat lah dengan Tanjiro. Lepas diorang datang melawat, visitor kedua pula adalah keluarga Rengoku. Adik Kyojuro, iaitu Senjuro, dan juga bapa dia, iaitu Shinjuro. Diorang dua ni datang melawat dengan Tanjiro. At first bapa dia ni macam stiff lah kan, rasa awkward berjumpa dengan Tanjiro lepas apa yang dia dah buat dengan Tanjiro. Tapi Tanjiro dia okey je nampak bapa Rengoku ni. Jadi Shinjuro ni dia ucap terima kasih jugalah dengan Tanjiro sebab dia dengar yang Tanjiro berlawan dengan Muzan menggunakan hilt pedang Rengoku yang dia pernah bagi dengan Tanjiro dulu. So dia rasa yang Kyojuro akan rasa bangga lah bila mana hilt dia tu berlawan dengan Muzan. Lebih kurang gitulah. So Tanjiro ni pun kata ya sama-sama and so on. Lepas tu visitor ketiga dia pula adalah penduduk di Swordsmith Village. Yang ini kita belum nampak lagi lah kemunculan diorang. Tapi nanti season 3 adalah tu, diorang tu. Yang tu melawat dengan Tanjiro dan juga Kakushi Demon Slayer. Diorang pun melawat dengan Tanjiro. Sampaikan bilik tempat Tanjiro tu penuh gara-gara diorang ni. Jadi di tengah-tengah keributan tu, Inosuke ni dia menyelinap lah keluar dari bilik Tanjiro. Sebab dia cuba cari makanan, sebab dia rasa lapar masa tu. Dan dia menyelinap masuk ke dapur tempat Aoi sediakan makanan. Bila Inosuke masuk dapur tu, Inosuke ni dia curi makan lah, okay, tempat makanan yang Aoi sediakan. Tapi kantoi dengan Aoi. Jadi Aoi panggil lah Inosuke, kau curi makanan lagi kah? Lepas tu Inosuke ni dia buat bodoh. Dia kata, tiada lah, mana ada aku curi makanan. Dan
benda tu buatkan Inosuke macam terkejut jugalah, sebab dia rasa yang dia dah cukup sneaky masuk untuk curi makanan lah. Tapi Aoi tetap perasan. Jadi dia fikir masa tu, mungkin Aoi ni kuat kali sebab dapat detect Inosuke. Jadi Aoi ni pula, dia bagi tahu lah dengan Inosuke. Dia bagi dengan Inosuke satu piring makanan. Full lah piring tu dengan makanan. Dan dia kata dengan Inosuke, kalau kau lapar, kau makan makanan yang ada di piring ni. Ni semua untuk kau. Kau jangan kacau yang bahagian makanan orang lain ni. Lepas tu baru dia sambung buat lagi kerja dia. Jadi bila Inosuke dapat piring yang full dengan makanan tu oleh Aoi, dekat situ dia blushing. Dekat situ baru dia crush dekat Aoi. Lepas tu dia senyum, lepas tu dia sambung makan lagi. Okey, jadi lepas tu pula Tanjiro ni dia keluar lah, berjalan di luar, dan dia ternampak yang Kanao tengah berdiri di depan sebuah pohon lah, pohon sakura. Jadi dia pergi greet lah Kanao. Dia jumpa Kanao, lepas tu dia mention lah pasal pokok tu nampak besar, nampak cantik. And then Kanao ni pun dia bagi tahu lah dengan Tanjiro yang pokok tu ditanam oleh pengguna pernafasan bunga yang pertama, iaitu Kanae Kocho lah, kakak kepada Shinobu. Dan dekat situ diorang pun bercerita lah sekejap, dan Tanjiro pun dia tanya jugalah macam mana keadaan Kanao sekarang ni, dia okey kah. Lepas tu Kanao dia kata lah yang dia masih lagi ada vision, sikit vision di mata dia, even though dia ada guna vermilion eye dia tu kan di akhir perlawanan diorang, tapi dia masih lagi ada nampak sikit. Kanao pun dia ada mention jugalah yang ada pila angin, iaitu Sanemi. Dia ada datang sekejap melawat dengan Kanao, dan dia bagi ular Iguro iaitu Kaburamaru dengan Kanao. So Tanjiro yang nampak Kaburamaru, dia happy jugalah nampak yang rupa-rupanya ular Iguro ni survive. Di situ diorang bercerita lah, diorang sekejap kan. Dan meanwhile pula Sanemi dia tengah jalan lah, dan masa dia di koridor jalanan tu, dia terserempak pula dengan Nezuko. Dan di sini diorang pun bertegur sapa lah. Nezuko first yang greet Sanemi. Tapi Sanemi masa ni dia awkward jugalah dengan Nezuko, sebab apa yang dia dah pernah buat kan dengan Nezuko. Dia macam rasa serba salah jugalah. And then Nezuko dia tanyalah dengan ceria. Dia tanya dengan Sanemi, macam mana dengan kecederaan kau sekarang, kau okey ke? Tapi Sanemi dia just menjawab sepatah je. Dia kata, ya, okey. Sanemi ni dia minta maaf lah dengan Nezuko sebab dia tak sedarkan diri lepas perlawanan dengan Muzan tu. Dia dengar ada kekecohan lah yang berlaku kan lepas Muzan dikalahkan. Tapi at that time dia pengsan, dia tiada function dekat situ. So dia minta maaf lah dengan Nezuko. Tapi Nezuko ni pun dengan cerianya dia kata lagi, oh it's okay, kau punya case ni tiada apa-apa dibandingkan dengan aku. Aku ni dah tidur 2 tahun, tak buat apa-apa pun, tapi aku suka tidur. Jadi bila Sanemi dengar yang Nezuko mention yang dia suka tidur, at that time dia ternampak bayangan adik dia iaitu Genya dalam diri Nezuko. So Genya pun pernah bagi tahu dengan Sanemi dulu yang dia suka tidur. Bila dia tidur, dia takkan rasa lapar. Ni memori dia waktu Genya masih kecil lah. Okay? Dan bila dia nampak bayangan adik dia tu dalam diri Nezuko, dia approach lah Nezuko, and then dia sapu, dia usap kepala Nezuko sambil dia senyum. Tapi senyuman dia tu mau kepada senyuman kesedihan lah. And then lepas dia usap kepala Nezuko, dia cakap dengan Nezuko supaya Nezuko ni jaga diri. And then dia terus pergi dari situ. Nezuko pun dia flustered lah masa tu kan. Tiba-tiba kepala dia kena usap oleh Sanemi. Dia blushing jugalah sikit masa tu. Dan diorang punya scene ni dinampak oleh Zenitsu. Zenitsu masa ni tengah bersembunyi, and dia tengah jealous habis lah masa tu kan sebab Sanemi usap kepala Nezuko. Jadi dia frust sendiri dekat situ. Dan habis daripada ni pula, Tanjiro dengan Nezuko berjumpa dengan Gyu dan juga Sakonji Urokodaki. Masa ni Gyu dah potong rambut dia, rambut dia dah pendek, dia dah tiada ekor dia. Dan diorang pun meet up dekat sini. Nezuko pun gembira lah lagi kan dapat jumpa Urokodaki. Dia peluk Urokodaki. Tanjiro pula dia mention yang rambut Gyu sekarang ni dah pendek. Gyu pun senyum je lah dengan Tanjiro masa tu. Habis daripada ni pula, barulah Tanjiro dengan Nezuko ni decide untuk balik rumah. Tapi sebelum diorang balik ke rumah diorang tu, diorang pergi melawat dulu
kubur ahli Demon Slayer Corp yang terkorban. Semua diorang pergi lawat dan diorang letakkanlah bunga di kubur ahli Demon Slayer Corp tu. Tapi ialah ramai ahli Demon Slayer Corp yang terkorban kan, so ambil masa lah diorang untuk lawat setiap satu daripada kubur-kubur tu. Zenitsu pun dia mengeluh lah juga, dia kata banyak sangat nih, lambat lagi kalau kita nak pergi rumah kamu orang nanti. Lepas tu Inosuke pula dia tak sabar, jadi dia lari, dia pergi lempar ke semua bunga tu, biarlah bunga-bunga tu bertabur. Tapi kena tegur lah Inosuke. Dia kata action Inosuke ni tak macam bagi respect dengan orang-orang yang mati. Kena educate lah dia dekat situ sekejap pasal pelawat kubur ni. And habis daripada melawat kubur ahli Demon Slayer Corp ni kan, barulah diorang balik menuju ke rumah Tanjiro. Tanjiro, Nezuko, Zenitsu dan juga Inosuke. Dan masa diorang on the way balik tu, Nezuko dengan Tanjiro ni diorang berjumpa lah dengan Saburo. Okay, kalau korang tak ingat siapa tu Saburo, Saburo ni pakcik yang bagi Tanjiro tidur di rumah dia untuk satu malam pada episod 1 Demon Slayer. Kalau bukan sebab pakcik ni, Tanjiro dah balik rumah dia, mati Tanjiro, tiadalah story Demon Slayer. Dan masa diorang berjumpa tu, yalah, tearful reunion juga lah, nangis, peluk apa semua kan. Habis jumpa tu, baru diorang sambung lagi balik ke rumah Tanjiro. Jadi bila diorang dah sampai ke rumah Tanjiro, Tanjiro perasan lah yang kubur family dia ni dah ada bunga. Okay, cantik lah kubur dia tu. Dan barulah di situ start Tanjiro dengan Nezuko berdoa untuk family diorang. And at the same time, Tanjiro ni pun dia meluah lah juga dengan family dia, cerita pasal segala benda yang dia dah lalui. Dan at that time, roh-roh family Tanjiro ni semua datang pergi berjumpa dengan Tanjiro dengan Nezuko dari belakang. Dan diorang semua ni menyambut kepulangan Tanjiro dengan Nezuko. So keberadaan roh-roh keluarga diorang ni, Tanjiro dengan Nezuko dapat rasa. Jadi diorang dengan cepat, diorang toleh belakang. Diorang tengok, sebab diorang ada rasa macam family diorang datang kan. Tapi diorang tak nampak apa-apa. Dan masa tu baru diorang berpandangan lah sekejap. Tanjiro dengan Nezuko kan, diorang pandang sesama diorang. Situlah baru diorang start menangis. Dan diorang fikir masa tu yang finally semuanya dah berakhir. Sekarang ni diorang betul-betul dah pulang. Diorang betul-betul dah balik ke rumah asal diorang. Dan tangisan Tanjiro dengan Nezuko ni ditenangkanlah oleh Inosuke dengan Zenitsu. Diorang dua pun confused kan kenapa Tanjiro dengan Nezuko tiba-tiba nangis. So diorang pun cubalah tenangkan Tanjiro dengan Nezuko dengan cara memeluk diorang berdua ni. Habis daripada tu, diorang melangkah masuk pergi rumah diorang. Dan Tanjiro dengan Nezuko ni terkejut jugalah yang rumah diorang tu berada dalam keadaan yang sangat baik. Disebabkan rumah diorang ni telah dijaga oleh Saburo dan juga beberapa orang jiran di area rumah diorang tu lah. Okay? Selama kepemergian Tanjiro dengan Nezuko, rumah tu telah dijaga. So, dan ada juga beberapa perabot yang telah diganti menjadi baru. So, Tanjiro ni pun dia rasa gratitude lah kan. Dia rasa, terima kasih lah pergi tukarkan barang-barang kami ni. Sudahlah, barang tu bukan murah, Tanjiro kata lah. Jadi dia ingatkan dia perlu ucap terima kasih lah dengan Saburo dan juga jiran-jiran dia yang lain. Zenitsu dengan Inosuke ni pun dia orang tengok-tengok lah rumah Tanjiro kan. Zenitsu kata, oh di sini rupanya kamu membesar kan. Okey lah, dia rasa macam feeling of nostalgic juga dapat pulang rumah biarpun itu bukan rumah dia. Inosuke pula, dia dah ternampak satu mark di satu penjuru rumah Tanjiro ni. Okay, mark tu yang kita bikin ukur kita punya ketinggian. Korang tahu lah kan waktu kita kecil-kecil dulu, especially di kampung, kalau kita masih budak, kita ukur ketinggian kita tu di kayu rumah. Okay, Tanjiro pun ada benda tu di rumah dia. So bila Inosuke nampak benda tu, at first dia ingatkan ada benda raksasa ke yang masuk di rumah Tanjiro yang tinggalkan bekas tu. So dia kata, hati-hati geng, kita ada benda yang berbahaya di sini. Tapi primitif betul lah Inosuke ni. Jadi Tanjiro pun dia explain lah benda tu dengan Inosuke. Dia kata, oh bukan Inosuke, ni kami punya mark waktu kami kecil dulu supaya ukur tinggi. Barulah Inosuke pun faham dekat situ. Dan pada akhir story, begitulah diorang punya Zenitsu dengan Inosuke, diorang pindah masuk dengan Nezuko, dengan Tanjiro.
So rumah diorang ni dah chaotic lah, okay? Lively, meriah disebabkan Zenitsu dan juga Inosuke. Pada akhirnya, semua orang berjaya hidup di dunia yang diorang impikan selama ni. Dunia di mana tiada demon, dunia di mana semua orang boleh hidup dengan aman, semua orang boleh buat apa saja yang diorang suka tanpa takutkan keberadaan demon ni. Inilah dunia Demon Slayer yang terakhir diorang dapat. Akhirnya semua orang hidup dengan bahagialah. Alright? Happy ending. Dan itu sahaja untuk video kali ini. InsyaAllah next video pula aku ceritakan dengan korang juga keadaan di era moden pula. Lepas story diorang ni, keturunan-keturunan Tanjiro semua tu. Okay? InsyaAllah kalau aku ada masa lagi. Okay, thank you very much for watching. Keep spotting 5SD Studios. See you guys next time. Assalamualaikum.